Assalamualaikum. Hai anak-anak didik cikgu sekalian. Hari ini kamu bersama Cikgu Suhaili untuk pembelajaran kita minggu pertama Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6. Okey, kandungan yang kamu akan belajar pada hari ini kamu boleh rujuk pada skrin ini. Okey, tanpa membuang masa, jom kita ikut cikgu untuk kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Nota ini kamu juga boleh rujuk dalam buku teks kamu. Kita akan belajar tentang bahan dahulu. Bahan yang akan kamu gunakan dalam penghasilan projek kamu. Pada tahun ini kamu akan belajar dua bahan bukan logam, iaitu polyvinyl chlorida PVC, singkatannya PVC, dan juga perspek. Okey, kita pergi dulu kepada bahan bukan logam yang pertama, iaitu polyvinyl chlorida ataupun singkatannya PVC. Cikgu baca, kamu boleh semak sama-sama. PVC ialah sejenis bahan plastik yang ringan. Okey, cirinya pertama ringan, keras, kukuh, mudah dilentur, kuat dan tahan lama. Maksudnya kita boleh gunakannya dalam tempoh masa yang panjang. PVC juga tahan terhadap cuaca yang berbeza. Bermaksud PVC kita boleh gunakan di kawasan luar rumah, kawasan yang terdedah kepada cuaca yang berbeza, terdedah kepada sinaran matahari, hujan dan sebagainya. Penebat yang baik, maksudnya dia tidak mengalirkan arus elektrik. Legap bermaksud ianya bukan lusinar dan dia tidak membenarkan cahaya melaluinya. Dan juga boleh dilentur. Boleh dilentur maksudnya kita boleh ubah bentuknya kepada bentuk-bentuk yang lain dengan mudah. PVC boleh didapati dalam bentuk rod berongga ataupun paip. Inilah rod berongga, paip, kepingan, keping-keping dan sebagainya. Terdapat pelbagai warna dan saiz. Okey, di sini ada gambar menunjukkan bahan-bahan yang diperbuat ataupun alatan yang diperbuat daripada PVC. Pertama, hos ni. Hos ini kita boleh jumpa di mana? Di mesin basuh ibu kamu yang mengalirkan air keluar daripada mesin basuh tu kan. Ini diperbuat daripada PVC. Kalau kamu tengok hos air ni, jelas menunjukkan antara ciri PVC yang ada pada hos ini ialah ianya mudah dilentur sebab bentuk ni kita boleh berubah-ubah. Paip ini kita boleh bengkokkan ke kiri dan ke kanan dan sebagainya. Kemudian pintu plastik yang diperbuat daripada PVC ni, di sekolah kita pun ada pintu tandas ni. Dan juga paip yang ni yang paling popular penggunaan PVC, kita hasilkan paip PVC, paip plastik yang kamu kata ada di rumah kamu tu. Okey, ini adalah contoh penggunaan PVC. Bahan kita yang kedua, bahan bukan logam yang kedua, iaitu perspek. Perspek ialah sejenis bahan bukan logam yang ringan. Sama sifatnya seperti PVC. Ringan, keras, sama. Dan tahan lama. Ya, sama seperti PVC. Perspek boleh didapati dalam bentuk kepingan, rod dan tube pelbagai warna. Digunakan dalam penghasilan produk seperti papan tanda. Kini papan tanda. Pembuatan perabot dan plat nombor kenderaan macam ni. Okey. Walaupun ciri-ciri PVC dan perspek banyak yang sama, tetapi kedua-duanya tetap ada perbezaan. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjukkan gambar contoh PVC. Inilah contoh-contoh produk yang dihasilkan daripada PVC. Kalau kamu tengok, memang alatan-alatan yang dihasilkan ini tahan lama, tahan lasak, tahan cuaca. Sebab itulah PVC dipilih dalam penghasilan produk-produk yang ada dalam gambar ni. Betul tak PVC mudah dilentur? Betul? Ni paip air ni mudah dilentur. Okey, dan macam kerusi dan sebagainya, walaupun dia tidak mudah dilentur seperti mana paip air ini, tetapi cuba kamu duduk kat kerusi ni kan, kalau kamu tolak ke belakang, kamu sandar di belakang ni kan, dia macam boleh lentur kan, dia boleh lentur sikit. Itulah ciri-ciri PVC. Kemudian nak tengok contoh perspek pula. Perspek, inilah contoh-contoh penggunaan perspek dalam kehidupan kita. Ini perspek, dia ada pelbagai warna. Dia boleh jadi warna lusinar. Kalau macam PVC tadi, dia semua legap kan. Tetapi perspek, keistimewaannya perspek boleh dihasilkan dalam keadaan warna yang lusinar. Yang boleh tembus cahaya. Dan juga kita boleh warnakan perspek sehingga dia menjadi legap macam ni.
Okey, yang di pagar ni, macam balcony ni. Ini bukan kaca ya sayang. Sekarang kaca kita jarang dah guna sebab kaca berbahaya, tajam kan, kalau pecah tajam. Kita banyak gunakan perspek sebab sifatnya kalau kita tengok sekali lalu dia nampak macam kaca. Tetapi dia lebih tahan dan lasak berbanding kaca. Penutup ni, visor, helmet kamu ni pun diperbuat daripada perspek, tabung derma ataupun tabung undi, cermin ataupun pembukaan jam, kita tak pakai kaca dah sekarang. Kebanyakannya kita pakai perspek. Ni nampak tak? Tempat penyimpanan, papan tanda. Ini semua adalah contoh penggunaan perspek. Okey. Apa perbezaan antara PVC dan perspek? Yang pertama, PVC tidak mudah retak. Ya, betul. Paip air ni mana mudah retak. Hos air ni kalau kamu baling pun dia takkan retak. Tetapi perspek mudah retak. Contoh yang paling mudah, nombor plate kamu, nombor plate motor ibu ayah kamu. Mudah je dia nak patah kan, sebab sifat perspek memang mudah retak. Kemudian PVC mudah dilentur, cikgu dah terangkan dia mudah dilentur. Perspek suka dibentuk atau dilentur. Ambil nombor plate tu, cuba bengkokkan, cuba kepak. Dia akan mudah patah sebab sifat perspek dia tidak mudah dilentur. Kalau kita paksa dia untuk lentur, dia akan patah. PVC murah, manakala perspek harganya lebih mahal. Okey, itu dua bahan bukan logam yang kamu gunakan dalam penghasilan projek. Okey, seterusnya topik berikutnya kita nak tengok, tadi kita dah tengok bahan, sekarang kita nak tengok alatan tangan yang digunakan dalam penghasilan projek kamu. Okey. Pertama, gergaji tangan. Gergaji tangan ini gambarnya, dia ada pemegang, dia ada bilah dan dia ada mata. Digunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Cikgu percaya mesti ramai yang pernah tengok gergaji. Okey, cikgu tunjukkan video sedikit. Inilah gergaji kita gunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Okey. Yang kedua, tadi gergaji tangan. Sekarang gergaji lengkung halus. Gergaji lengkung halus, nama pun lengkung kan. Jadi dianya digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis. Nampak tak? Ini adalah satu papan yang nipis. Kita nak potong permukaan melengkung ni, kita gunakan gergaji lengkung halus. Okey, ini dia ada pemegang, rangka, bilah dan mata. Bilahnya boleh ditukar-tukar. Okey, kita tengok macam mana penggunaan gergaji lengkung halus. Mudah. Kita ambil satu papan yang nipis, kita nak potong lengkung. Senang saja. Boleh potong lengkung. Kamu nak lengkung ke kiri, lengkung ke kanan, dia mudah. Kalau gergaji tangan tak boleh buat lengkung. Gergaji lengkung halus kita boleh memotong kayu dalam garisan lengkung macam ni. Okey. Kemudian kita ada yang ketiga, gergaji juga tetapi gergaji kerawang ataupun scroll saw. Gergaji kerawang dia menggunakan tenaga elektrik. Kalau gergaji tangan dengan gergaji lengkung halus kita gunakan tenaga manusia, tetapi gergaji kerawang kita gunakan tenaga elektrik. Sangat sesuai untuk memotong bahagian yang melengkung dengan cepat. Yang ni pun melengkung tapi guna tenaga manusia, lambatlah sikit. Kalau gergaji kerawang cepat. Kita nak tengok penggunaan dia, contohnya tengok ni. Ada video cikgu tunjuk ni. Cepat pakai elektrik, kamu tak penat tapi kena hati-hati jangan sampai terpotong jari kamu. Senang kita nak potong permukaan lengkung. Okey, tengok macam mana dia potong. Dah siap? Dah siap, senang dan cepat. Pahat adalah alat yang digunakan untuk kerja memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Dia ada saiz. Saiznya ditentukan berdasarkan lebar mata. Lebar mata yang berbeza, maka berbezalah saiznya. Okey, nak tengok macam mana penggunaan pahat. Okey, pahat. Ni dia tengah ni, dia tengah meraut kayu. Dia kena guna dengan ganding kayu untuk ketuk di belakangnya, di hulunya tu. Supaya dia boleh meraut kayu. Inilah pahat. Ini cara guna pahat. Kalau kita buat kerja ukiran, kita pakai pahat. Okey. Kemudian, kita ada pisau pemotong perspek. Okey, nampak macam pisau biasa yang kita guna tu kan? Kamu yang pisau tolak-tolak yang kamu guna. Tetapi pisau pemotong perspek dia berbeza. Berbeza di mana? Kamu tengok pada matanya.
Matanya pun tak sama macam kita punya cutter yang biasa tu. Matanya melengkung sedikit dan dia sangat tajam. Dia khas digunakan untuk memotong kepingan perspek. Okey, tengok ni macam mana cara potong. Ni perspek. Potonglah macam pisau biasa, tapi ianya sangat tajam. Lebih tajam daripada pisau biasa. Okey. Kita ada alatan yang keenam iaitu pistol pengokot, staple gun. Yang ni banyak cikgu-cikgu gunakan di dalam kelas untuk lekatkan nota di belakang papan kenyataan kelas tu kan. Pistol pengokot, staple gun. Okey. Cara nak gunanya kita tengok. Dia tak sama macam stapler kertas. Dia lebih kuat. Dia boleh stapler benda-benda yang tebal. Kayu-kayu yang lebih tebal. Tengok ni. Tembak-tembak je. Ada stapler melekat. Okey. Okey. Kemudian, kita ada pistol perekat panas. Hot glue gun. Kalau siapa suka buat kraft tangan, buat hantaran kahwin ke, memang banyak guna hot glue gun ni. Macam mana kita nak guna dia? Okey. Dia ada rod perekat panas ni. Dia akan memanaskan ni, rod ni. Dan mencairkan rod ni, rod plastik ni. Okey, tengok. Bila kita tekan, rod yang dah dicairkan ni kan kat sini ada pemanas. Dia akan keluarkan ni. Jadi bila kita nak lekat kayu ke apa, dia akan melekat dengan kuat. Dia macam gam lah, tapi panas, hati-hati. Kena tangan memang melecup. Okey, itu 7 alatan. 7 alatan. Kita nak tengok pula bahan pengikat dan pencantum. Bahan yang kita gunakan untuk mengikat sesuatu bahan yang lain dan mencantumkan antara dua keping bahan yang lain. Dawai kokot yang pertama. Dawai kokot ni adalah pasangan kepada pistol pengokot. Nak guna pistol pengokot, mesti ada dawai kokot. Alah, macam kamu panggil apa? Ubat stapler. Walaupun stapler tu tak demam, kamu panggil dia ubat stapler. Kesian stapler tu. Kita tengok. Ini pistol pengokot. Kita boleh buka di bahagian bawah ni untuk kita masukkan dawai kokot. Ubat stapler tu lah. Kamu masukkan dalam tu. Habis je kamu masukkan. Lepas tu dah masukkan, kamu tutup balik. Tu jangan dia masukkan. Tutuplah balik. Jangan lupa tutup. Okey. Kemudian akhir sekali bahan pengikat dan pencantum ialah rod perekat panas ataupun hot melt glue. Dia punya ubat ni. Ni. Pistol perekat panas ni, hot glue gun ni, dia punya plastik ubat dia tu, itulah dinamakan rod perekat panas. Okey. Ni, benda ni yang dipegang ni. Kita sama macam ubat stapler kan, kamu kena bubuh ubat dia kan. Pistol ni pun kamu kena bubuh juga dia punya rod perekat panas tu. Dah habis, kamu masukkan, gantikan dengan yang baru. Nanti benda ni akan mencair. Ada alat pemanas kat dalam ni, akan cairkan plastik ni. Supaya nanti bila kamu tembak, dia akan keluarlah di sini. Plastik rod perekat yang telah dicairkan. Okey, itu saja kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu akan sediakan kuis dalam bentuk Google Form untuk kamu jawab. Jika kamu ada sebarang soalan, boleh kamu PM cikgu. Dan boleh juga kamu dapatkan maklumat tambahan daripada Google ataupun YouTube. Terima kasih kerana bersama cikgu pada hari ini. Cikgu doakan kamu selamat maju jaya dan boleh menjawab kuis cikgu dengan baik. Kita bertemu lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.